Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia sekasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keizinan untuk meneruskan perkongsian ilmu. Dan insya-Allah kita teruskan dalam buku durus al-lughati al-arabiyyati li ghairi natiqin biha. Okay, baik. Kita hari itu dah sampai muka surat berapa? Siapa ingat? Muka surat 12, tak? Dah saya 12. Baik. Surat 12 ya. So, di sini kita dah ingat bulat 11 ni tentang soalan tentang soalan dan tentang beberapa soalan atau dia panggil asmaul istifham, ma, man. Lepas tu harful istifham atau hamzatul istifham, a. Ya. So saya tak panjangkan lagi. Okey. So pelajaran ni kita panggil zalika. Maksud 12, zalika menunjukkan apa dia? Kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Ya. Jenis lelaki. Jenis lelaki. Okey, baik. Kita panggil kawan kita baca dulu lah. Okey, pertama saya akan panggil list nama ya. Saya akan buat list nama, so nanti ikutlah list nama tu untuk baca ya. Okey, pertama Kak Mahani lah. Kak Mahani. Nombor 2 Kak Romaini. Nombor 3 Kak Rusimah. Lepas tu Puan Sakinah. Lepas tu Kak Zaidah. Lepas tu Kak Zubaidah. Lepas tu Kak Jamaliah. Okey, saya ulang sekali lagi. Tengoklah list tu ya. List tu, perempuan tengok yang list yang ada dekat sini ni. Kat dalam skrin tu. Ya. Iaitu pertama Kak Mahani, lepas tu Kak Romaini, lepas tu Kak Rusimah, lepas tu Sakinah, lepas tu Kak Zaidah, lepas tu Kak Zubaidah, lepas tu Kak Jamaliah. Okey, baca yang ni ya. Okey, pertama baca yang ni. Bacakan insya-Allah, kemudian terjemahkan. Ya. Baca yang atas ni, Ustaz? Ya, yang biru ni. Okay. Man hadha wa man zalika. Siapa Ustaz, tanya sekejap, muka surat berapa? Saya baru masuk ni. Tadi tak dapat. Surat 12 Kak, 12. 13 kan? Kalau ikut buku 13. Okay. Okay. Man hadha wa man zalika. Ini siapa? Itu dan itu siapa? Siapakah ini?
sorry. Siapakah ini dan siapakah itu? Kah ni tak masuk lah. Hadza mudarrisun wa zalika imamun. Ini ialah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Naam. Ma jam'u mudarrisin? Jam'u mudarrisun. Jam'u alam. Imamun tau mudarris tak tahu. Mudarris. Ma jam'u mudarris? Tak ingat. Mudarrisuna. Tambah waw nun. Oh, mudarris. Jam'u mudarrisuna. Ma jam'u imamin? Jam'u imamu. Ada tujuh ni pun. A'immatin. Oh, betul lah. A'immatin. Ya, a'immatin. Okey. Okey, summa tsani. Man yaqra'. Assalamualaikum Ustaz. Man taqra'. Salam terakhir ni ya. Nah. Okey. Yang panjang sikit ni ha. Oh, panjang ni. Tak panjang lah. Okey. Ma zalika? Apakah itu? Zalika hajarun. Itu adalah seketul batu. Haza sukarun wa zalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Okey, ma jam'u hajarun? Ma jam'u hajarin? Jam'uhu ahjarun. Jam'uhu ahjarun. Baik. Okey. Summa, okey. Siapa Kak Romaini? Kak Rosimah. Baca nombor 1. Kak Rosimah. Tak ada Baiklah. Panggil Puan Sakinah. Ada Ustaz. Ustaz saya ada. Ada ya. Tidak tekan tak keluar tadi. Okey. Baca nombor 1. Okey. Haza sakarun wa zalika laban. Sakarun. Kenapa? Apa ni sukarun Sukarun. Sukarun. Sukarun ni yang ni. Agak tengok ni. Sukarun. 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 Haza sukarun wa zalika labanun Ni labana. atas. Sama atas ni. Wa zalika labana. Labanun. Ni, sama ni. Ni ada baris ni. Yang mana? Biru, nampak tak? Biru saya tak nampak ni. Oh, yang atas ni. Okey. Sama dah tu. Cuba ulang balik. Haza sukarun. Sukarun wa zalika. Akak sebut tadi. Sukarun. Sukarun. Wa zalika labanun. Nah, tarjim. Haza itu Haza ini. Ini seketul gula. Mana seketul gula? Ini adalah gula. Ini adalah gula dan itu segelas susu. Adalah susu. Itu adalah susu. Ingat balik tentang masalah mubtada' khabar. Ingat tak mubtada' khabar? Tak ingat. Tak ingat Ustaz. Okey, pelajaran awal dulu kita ada belajar tentang mubtada' khabar. Sekejap Mana dia? Okey ni. Kalau akak ingatlah. Cuba akak ikut tak kelas pertama dulu?
Saya tak ingat lah Ustaz. Ni, kertas kerja ni ada tak? Satu A, satu B, satu C. Ada. So, kat sini kita ada belajar mubtada khabar. Jumlah ismiyah. Oh, yang. Ni. Aha. So, hadza, kalau agak kata hadza, kita ambil hadza tu. Okey. Hmm. Haza. Apa? Hadza apa? Buku dia. Hadza, okey baca. Haza yang Sukarun tadi ke? Yang sekarang dalam skrin ni. Skrin. Haza Sukarun wazalika labanun. Terjem. Terjemahkan. Ini adalah gula dan segelas susu. Mana ada segelas? Dan susu. Ini susu. Bolehlah pakai segelas tu, tak ada masalah pun kan. Sebab dekat situ Ya. mesti ada apa dia? Mesti ada apa? Kalau khabar mesti ada apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Antara beramai. Kalau khabar kena ada apa? Dalam ramai tak kata. Sesiapa saja yang boleh jawab. Saya kata kalau okey, khabar mesti ada apa? Tak ada. Mesti ada mesti ada penjodoh bilangan. Betul tak? Penjodoh bilangan. Okay. Jadi akak cakap segelas tu betul dah tu. Kan? Segelas susu. So itulah penjodoh bilangan. Kalau saya kata buku, erti dia apa dia? Hadza kitabun. Sebuah buku. Kalau ini hadza kalamun. Sebatang pen. Macam itulah. Macam itulah. Okey. Summa. Okey. Summa. Orang yang seterusnya lah. Orang seterusnya. Okey. Iqra hadha. Man taqra? Siapa yang kena baca? Sakinah. Ayat Sakinah. Baru maujudah. Okey, baik. Semua. Kemudian lepas Sakinah. Okey. Ada. 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 Kak baca. Nombor 2. Nombor 2 Ustaz. Ya, Kak makan sedap Ustaz. Tak ada makan sama asin je. Man zalika imamun. Naam. Siapakah itu? Itu adalah seorang imam. Imam. Baik. Itulah makan asam, mim pun jadi nun. Itulah dia. Hilang ngantuk Ustaz. Okey. Zalika imamun. Okey, ma jam'u imamin. Jam'uhu imatin Ustaz. A'immatin. Ton ke tim? Tun. Dia tak kena tin. Dia mana boleh tin. Tak boleh tin. Itulah. Tadi Ustaz cakap tin saya dengar. Ya, Okey. salah tiga. Okey, nam. Okey. Okey. Sama. Tak tadi saya keluar. Okey. Afsal awak ditendang keluar. Okey. Okey, tak apa. Okey, baca ni. Sakinah baca ni. Nombor 3. Okey, azalika kitun. Belum bunyi Arab lagi Ustaz. Okey, tak apa, iqra. Dah keluar dah. Dah terkeluar. Azalika kitun. La. Azalika kalbun. Azalika kitun. La, azalika kalbun. Naam, tarjimi. Adakah itu seekor kucing? Tidak. Itu adalah seekor anjing. Naam. Ma jam'u qittin.
Jam'u kitin, kitotun atau kitototun. Kitotun. 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 Okay, baik. Ma jam'u kalbin? Jam'uhu kilabun. Okay. Jam'uhu kilabun. Okay, sekejap ya. Okay, baik. Summaman. Okay, Kak Zubaidah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Telah ni. Iqra' hadha. Ma haza? Hmm. Haza hajarun. Apakah ini? Ini seketul batu. Nah, ma jam'u hajarin? Jam'uhu ahjarun. Jam'uhu ahjar. Perempuan perasan tak perempuan dah boleh cakap bahasa Arab? Okey, ini kita ada al-kalimatul jadidatu. Ya, al-kalimatu perkataan-perkataan ya. Al-kalimatu al-kalimatu perkataan-perkataan. Kalau satu perkataan dia panggil kalimah. Kalimah tak ada kalimatun lah. Kalimatun kaf lam mim ta marbuta. Kalimatun. So baik. Tadi Kak ni tak baca lagi Oh, ada lagi seorang lagi Kak ni. Kak Zulia dengan Ummu Anisah belum lagi. Okey, tak apa. Intazir. Okey, baik. Kita kembali balik. So, imamun. So, imamun, imam lah. Jam'u imam. Jam'u imam. A'immatun. Hajarun, batu. Jam'u hajarun. Jam'u hajarin. Ahjarun. Okey, sukarun, labanun ni tak ada. Tak ada jamak Tak ada jamak. Okey. Okey, saya masuk darus salis. Kak Jamaliyah baca ni dan terjemahkan. Okey, Ustaz. Yep. Yang mana Ustaz muka siap ni? Baitu Baitu ke tu? Baitun al-baitu. Baik. Sebuah rumah itu. Betul, pandai. Okey, cantik. Lagi? Ni. Bawah tu? Kalamun al-kalamu. Sebatang pen itu. Okey, bukan ka Qa. Okey. Al-qalamun al-qalamu. Al-kalamu. Al-kalamu ke al-kalamun Bukan Ustaz? bukan kalam Kak, bukan kaf. Qa, qalam. Qa. Qalamun Qalamun al-kalamu. al-qalamu. Al-kalamu. Betul Ustaz? Naam. Sahih. Okey. Okey, semua Ummu Anisah. Iqra' hadha. Iqra'i hadha. Naam. Kitabun, al-kitabu. Buku. Sebuah buku. Sebuah buku. Banyak buku. Mana banyak buku pula? Buku itu. Sorry. Alamak. Okey. Semua. Jamalun. Al-jamalu. Mana al-jamalu? Mana ada alif? Al-jamalu. Al-jamalu. Unta itu. Seekor unta. Unta itu. So ingat kalau dia tanwin, so kalau kita tengok semua, so bila dia ada tanwin ni, selalunya benda ni, tanwin ni selalu jadi di dekat khabar. Okey, dia kita akan guna dekat khabar. Okey, tanwin ni akan guna dekat khabar. Tapi kalau dia alif lam, kita akan selalu jadikan dia sebagai mubtada. Ingat tu. Apa salah saya ni jadi macam ni. Okey. So ingatlah kat sini. So kalau kita kata kat sini sekali lagi,
Saya ulang sekali lagi. Beza antara tanwin dengan alif lam. Dekat mana kita nak guna tanwin ni? Ya, kita tengok kat sini. Perkataan yang sama. Arti dia rumah-rumah. Tapi ni sebuah rumah. Ni rumah tersebut atau rumah itu. Alif lam jadi rumah tersebut atau rumah itu. Dua-dua kitab. Kitabun al-kitabu. Dua-dua kitab. Tapi sebuah kitab dengan kitab tersebut. Begitu juga pen seterusnya lah. So, ingat perkaranya ialah kita benda ni daripada yang umum. Baitun ni umum. Al-baitu ni kita panggil dia sebagai khas. Kita khas. Jadi dekat sini, bila kita kata baitun, kan, sebuah rumah. Kan, baitun sebuah rumah. Al-baitu rumah tersebut. Jadi bila kita nak jadikan khabar, kita guna baitun. Bila kita nak jadikan mubtada, kita gunakan al-baitu. Jadi, baitun ni, bila nak dikhususkan, kita letak alif lam. Begitulah seterusnya. Ya. Kita nak bezakan kat sini, buku ni nak bezakan untuk kita ialah macam mana kita nak bezakan satu sebutan baitun dengan al-baitu, satu sebutan. Kenapa dia dimasukkan, untuk apa dia digunakan. Okey. Boleh faham ni? Saya buat contoh. Okey. Sekali kita bincang berapa bulan? November. Okey ini kita bincang dulu. Okey. So hadza. So kita tengok dekat sini hajarun ni. Perkataan hajarun kita kategorikan dia di bawah khabar. So bermaksud kita tengok dekat sini dia tak ada letak alif lam pun. Ya. Tak ada alif lam. Nak jadikan dia khabar. Khabar tu apa dia? Kena ingatlah balik khabar tu apa dia. Okey. Khabar tu adalah cerita tentang mubtada. Mubtada apa tu apa dia? Kata pemilik cerita atau isim yang berada di awal ayat. Okey. Isim yang berada di awal ayat. So bila kita kata dekat sini hadza kitabun. Okey, hadza isim ni hadza ni dipanggil sebagai jenis dia makrifah. Kata nama yang dikenal pasti. Okey. Isim nakirah. So kata nama yang tak dikenal pasti. So antara isim makrifah dimasukkan alif lam lah. So daripada qalamun ni, perkataan qalamun ni kita kata ini hadza qalamun. Ini adalah pen. Ini adalah sebatang pen. So bila kita al-qalamu, kita kata pen itu, pen tersebut. Okey. Okey, baik. Okey. Iqra' hadza. Iqra'i hadza man. Okey, Kak. Siapa tu? Kak Mahani. Al-qalamu maksurun. Okey. Pensel. Pensel itu qalamu, pen. Jadi itu mana maksur? Patah. Okey, pen itu patah. Baik. Saya akan terangkan sekejap lagi. Tengok dekat sini. Semua kita dah pernah belajar perkataan asal kata, betul? Okey, saya nak tanya balik. Saya tanyalah ni dulu sebelum saya masuk dekat situ, saya tanya dulu dekat kawan-kawan kita, Kak Romaini, apa tu macam mana kita katakan itu adalah satu asal kata? Itu adalah asal kata. Asal kata 3 huruf. Lagi? Huruf pertama dan huruf ketiga berbaris di atas. Huruf kedua mesti berbaris. Okey. So baik, kalau kita tengok dekat sini perkataan maksurun, kita panggil insya-Allah maksurun, maftuhun, ni semua nanti insya-Allah kita akan pelajari, ya. Kita akan belajar ini semua dipanggil sebagai isim maf'ul. Okey, macam mana ia dibina. Okey. So
kita memang tak boleh nak pandai-pandai ubah, tetapi kita kena ambil daripada orang Arab sendirilah. Orang Arab sendiri guna apa. Baik, contoh dekat sini. Kalau kita masih ingat dulu kita pernah belajar tentang asal kata, kan? So, apa asal kata maksur? Kak Romaini. Kasaro. Apa arti kasarah? Kasaro. Kak Kamus. Arti apa arti kasarah? Ada kamu tak? Ke tak ada? Saya tak ada. Okey, tak ada. Tapi Okey, baik. Tapi maksudnya patah lah kan? Apa? okey. Kena Kalau tengok kita kamus tengok, lah. okey. Siapa ada kamus? Siapa yang ada kamus? Seorang pun tak ada. Ada Ustaz, Okey. tengah tengok ni. Okey, cari. Okey, kita cari Okey, saya nak nampakkan dululah. Kaf lam. Okey, kasar. Okey. Okey, muka surat 1344 kan? So 344 sebelah bawah, ke kanan bawah. Kasara yaksiru kasran. Okey, saya nak nampakkan ni dulu. Okey. So pelajaran ni. Okey, maksurun ni. Perkataan maksurun ni. So, kita jumpa tadi. Ni. Ni So kasara yaksiru. So madhi, kita tahu dah asal kata tu bari atas kasara, dialah fi'il madhi. Okey? Fi'il madhi. Yaksiru fi'il mudhari'. So jadikan dia amar atau suruhan iksir. Kemudian kita kata fi'il nahi la taksir. Masdar dia tu dalam kamus kata kasrun. Nanti kita akan belajar masdar, kita dah belajar juga sebelum ni. Masdar. Apa tu masdar? Siapa ingat? Apa itu masdar? Kata nama bagi perbuatan. Kata nama perbuatan. So kalau kita kasrul nanti dia apa dia? Okey, kasrah memecahkan. Yaksiru telah memecahkan, sedang dipecahkan, pecahkanlah, janganlah engkau pecahkan. Kasrun jadi Pecahan. pemecahan. Pecahan. Pecahan. Okey. Kasirun. Okey, ini adalah yang memecahkan. Maksurun yang dipecahkan. So dia guna ini, kita tengok dekat sini standard dia. Ya, saya dah beritahu sebelum ni, cuba tengok standard dia. Okey. Maksur ditambahkan mim dekat depan dengan baris atas. Dia panggil isim maf'ul. Yang di. Ini kita dah belajar dulu sebelum ni sebenarnya. So asal kata dia tengok. Fa, ain, lam. Yang biru ni semua asal kata. Okey. Kemudian asal kata dia kaf, mak, kemudian sin, huruf kedua dia dhammah. Lepas tu selepas huruf kedua ditambahkan waw. Standard je ni standard je. Lepas tu belakang ra. Maksurun, maghdubun, mashrubun, makhluqun. Okey, boleh faham. Jadi dia kata fataha maftuhun. Fataha jadi maftuhun. Tengok dekat sini. Okey. Maksurun. Boleh faham tak? Ke tak faham? Boleh lagi Ustaz? Lagi sekali apa dia Kak? Blur. Blur, okey. So ingat balik. Saya kata asal kata apa dia? Kita tengok balik. Semua, kalau kita tengok asal kata 3 huruf. So kasarah lah. Kamus kata okey. Tengok tadi perkataan kaf sin ra kan? Okey. Kaf sin ra. Muka surat 338 kan?
Bukan. 344. 344. Okey. Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. So kita tahu dah yang ini. Kasara tu fi'il madhi kan, betul? Betul atau tidak? Betul. Okey. Yaksiru tu fi'il mudhari', betul? Betul. Betul. Okey, kita tahu tak nak bina nahi dengan amar? Macam mana nak bina nahi dengan amar? Nak. Itulah nak betul lah. Ini yang saya kata kita belajar yang awal dulu. Kenapa saya bawakan yang itu dulu? Supaya kita tahu tentang asal kata ni semua. Okey. Kita tengok kasara yaksiru, iksir la taksir. Ghadiba yaghdabu, ighdab la taghdab. Jalasa yajlisu, ijlis la tajlis. Apa pun perkataan? Ini kita cuba dululah. Ambil dulu ni sebab dah lama tinggal, semua orang lupa dah ni. Kan? Ustaz, nota ni boleh share kat grup tak? Saya semua nota dah tak ada. Cuma Okey. ingat-ingat saja. Bila Ustaz buka ni saya baru boleh remind balik lah maksudnya. Maksud Okey lah tu. kalau nak ikut kan macam blur jugalah, hilang dah hilang. Bila Ustaz buka ni baru saya nampak sikit-sikit lah. Okey. Tak apa. Okey, cuba tengok dekat sini. Okey, kita cuba dulu. So, kalau saya kata. Okey. Kita try seorang-seorang dulu. Kak Mahani. Okey. Perkataan kataba. Kataba kataba ada apa Ustaz? Aduh. Ya. Kataba. Ni saya bagi dah ni. Yaktu. Yaktu. Yaktubu. Tak bagi hujung satu hujung tak sebut. Yaktu. Okey, macam mana nak buat amar? Kesuruhan. Amal uktu. Dia ada alif depan ni. Amal. Okey. So dia akan jadi uktub. Pandai dah tu. Okey dah tu. Kan? Dia lupa ingat lupa Ustaz. Tak apa. Biasalah. Tun Mahathir pernah pesan tu. Lepas tu Jadi apalah saya tulis ni. Okey. Ya Allah. Tu betul. Okey, Yang tu tu okey betul. dah. Yang tu Dah? Apa nak buat? Takap. La taktub. La taktub. Taktub. La taktub. Okey, macam itulah. So simple, jadi serupa je. Tapi kita kena ada kamus lah untuk rujuk tu. La taktub. So apa berlaku? Tengok, nahi dengan amar. Okey, apa beza nahi? So amar dibentuk daripada mudhari'. Okey amar dibentuk daripada mudhari', tapi mudhari' dia ditambahkan alif. Okey. Kita tahulah kita kena ambil mudhari' yang huruf kedua sahaja. Kedua ni saja. Betul? Okey. Baik, kalau kita faham dah tu, so yang lain semua sukun. So baik, bila nahi pula ditambahkan la, ada la, satu ditambahkan la, dua ditambahkan ta. Sebab engkau kan? Engkau. Okey. Ni. La tak. Samalah tadi, ambil yang belakang tadi. Hamzah tu, alif tu ditukarkan pada ta, jadi la takub. Kata bayak tubuh uktub. Okey, baik. So, yang ini kita kena tengok dekat mana? Masdar kena tengok kamus. Okey? Tak ada orang boleh cakap kita ketentuan dia apa. So, kamus cakap apa? Kalau kita buka kamus, kita akan jumpa. Okey, kita buka kamus. Semua orang buka kamus. Siapa-siapa yang sempat, buka kamus kataba.
Kataba yaktubu. Okey, muka surat 336. Kataba yaktubu, kataban. Kitaban, kitabatan. So dia ada 3 jenis masdar. 3 jenis masdar untuk kataba. So saya tak tulis kat sini. So baik, saya nak terus merujuk kepada isim fa'il. Daripada perkataan kataba, ingat balik, dia asal kata ya. Contoh kat sini. Ha ni, isim fa'il. Ni isim fa'il. Ni bentuk isim fa'il yang saya tunjuk ni. Okey. Apa berlaku nak bentuk isim fa'il? Pertama, tengok. Lepas huruf asal kata. Kaf tadi kan? Kaf. Saya tambahkan kat sini untuk kita nampak. Mana huruf asal kata? Saya tunjuk kat sini. Kaf. Ta. Ba. Huruf dia saja dulu. Okey. Lepas tu apa perlu buat? Kaf ni mesti baris atas. Okey. Kaf ni mesti baris atas. Tengok semua standard dia baris atas dia semua. So lepas tu tambahkan alif. So bunyi dia ka. Huruf kedua ni mesti baris bawah. Okey, letakkan baris bawah. So kati. Okey. So kati bun. Kati bun. Khaliqun. Qari'un. Okey. Qadibun. Macam itulah. Ini dipanggil sebagai bentuk isim fa'il. Okey. Dia jadi perkataan ni jadi apa dia? Kalau kita tengok dekat sini. Katibun. Okey. Jadi katibun. So sini jadi khaliqun. Ini jadi qari'un. Qari'un. Macam itulah. So, jadi isim fa'il erti dia yang lah. So, bila kata erti dia membaca, yang ni qara'a erti dia membaca. So, yang membaca. Inilah yang membaca. Yang membaca kita panggil dia sebagai apa? Sebagai pembaca. Khaliq yang mencipta. Erti dia apa dia? Pencipta. Katibun yang menulis. Erti dia apa dia? Penulis. Macam itulah. Okey. Tapi, nanti saya akan terangkan. Ini standard asal dululah. Standard asal dulu. Okey. Okey. Sekarang ni pula kita pindah dekat isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Ya. So, tadi kita dah tahu dah katibun. 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 Dia standard je. Lepas tu, sebab musyabah tak ada, kita ambil dekat sini, dia panggil. Macam mana nak buat? Okey, ini. Tengok ya. Apa perlu dibuat? Tambahkan pertama huruf mim. Mim tu mesti baris atas. Lepas tu letakkan asal kata. Mim, asal kata apa? Kaf. Kaf ni nak buat apa? Sukunkan. Lepas tu, asal kata lagi. Ta. Ta ni kena buat apa? Dhammah. Lepas tu nak buat apa? Tambahkan waw. Lepas tu, asal kata. Ba. Maktubun.
So, macam itulah. Ghadibun, maghdubun, kasirun, maksurun, jalisun, majlusun, katibun, maktubun. So, tengok. Saya tunjuk lagi. Okey. Okey. So, kita tahu asal kata dia tadi apa dia? Kataba, kaf. Yang penting tu yang kita perlu belajar asal kata dulu. Daripada dulu saya selalu ingatkan belajar asal kata kan. Penting. Okey. Ni. So, letakkan huruf mim di awal perkataan. Letakkan baris atas. Kemudian, kaf ni nak buat apa? Tengok, standard dia apa dia? Sukun. Kaf, sukun. So, ta ni nak buat apa? Ta ni, huruf kedua ni nak buat apa? Semua dekat sini, dhammah. So, lepas tu nak buat apa? Semua selepas huruf kedua ada waw. Lepas tu ba, maktub. Okey. So, isim maf'ul yang ditulis. Okey, yang di, masyrub yang diminum. So, pada perkataan yang di, perkataan diminum, yang diminum. Okey. Yang ini, makhluk yang dicipta. Maktub yang ditulis. Yang di tu sebab tu dekat atas tu saya kata tulis yang di. Yang ditulis. Okey. So, baik. So, saya nak fahamkan pembentukan perkataan maksurun tu tadi. Maksurun ni, so kita panggil dia sebagai isim maf'ul. So, bentuk dia, kita nak jadikan dia sebagai khabar. So, kita bukan kata yang dipecahkan. Yang dipecah. Tapi, Arab guna bukan kata dia yang dipecah, tapi dia kata pecah atau patah. Nah, bukan yang dipatah, tapi patah. Okey? Begitu juga nanti yang kedua ni kita akan bincang. Baik. Tadi siapa saya suruh baca? Kak ni Kak Okey, Kak Mahani. Okey, Kak Romaini. Yang kedua. Al-babu maftuhun. Nah. Pintu itu terbuka. Okey. So, kalau kita tengok tadi saya kata, kalau kita tengok erti dia yang dibuka. Sebab dia bentuk maftuh. Mim, fa, ta, waw, ha. So, daripada bentuk isim maf'ul. Yang dibuka. So, Arab tak kata yang dibuka, tapi Arab kata terbuka. Begitu juga maksud tadi, pecah, patah. Ya? Dia bentuk guna daripada isim maf'ul. Erti dia bukan ada yang di. Ini kena faham. Ya? Macam kita bacakan al-maghdubi alaihim. Maghdubi tu yang dimurkai. Ada guna macam tu. So, yang ini pula bila nak kata tentang sesuatu tersebut, dia kata maftuh, erti dia terbuka atau dibuka. Okey. Dia kata patah, dipatah, okey. Kita guna maftuh, maksur. Guna dia, yang penting ialah daripada bentuk apa dia diguna. Dia panggil dalam bahasa Arab sirah lah. Ilmu ni. Bentukan dia tu daripada isim maf'ul. Okey. Tak apa. Saya tahu benda ni sebab dah lama kita dah belajar dan ni. Kertas kerja tu kertas kerja lama tu. Okey. Kita baca ni dulu. Tak apa. Saya faham. Minta. Ustaz. Saya kak. Ustaz. Kalau maknanya kalau semua depan ada mim tu dia bersambung, maknanya dia semua itu isim maf'ul, betul? Maf'ul. Tak. Tak semesti. Tak. Akak kena tengok dia punya pembentukan tu. Contoh Kalau akak kata masjidun. Mim sin. Okey Saya tunjuk kat sini. Kalau kita tengok. Kita kata masjidun. Macam mana sebut? Okey, masjidun asal kata dia apa dulu pertama? Sajadah. Okey, sin. Okey, kita letak dulu. Saya tunjuk dulu. Sin. Im. Dal. Okey, kita tahu dah asal kata ni. So, mim. Okey, tengok Mim. Baris atas betul lah. Mas.
Mas, dia sukunkan. So, kat sini jadi apa? Patut jadi apa kalau isim maf'ul? Sepatutnya dia domah kan Ustaz? Dhamma. So, Sepatutnya masjid domah. bukan. So, masjid bukan. Tak semestinya. Itu yang saya kata. Tak semestinya. Ya. Sebab tu dia kena tengok bentuk dia tu. Pembentukan itu semua standard je. Yang ni cuba tengok. So, kalau kita nak jadikan dia apa dia? Masjudun. Barulah boleh jadi. Kan? Masjud. Iaitu yang... Makna dia sama Ustaz? Tak sama. Erti dia yang disujud lah. Yang ni yang disujud. Yang disujud. Okey, nanti kita akan belajar juga tu. Dia panggil isim makan. Ismul makan. Ismul makan. Dia lagi satu ismul alat. Nanti kita akan belajar lah. So, ini je saya nak nampakkan dulu. Ya. So, tak sama tak semestinya mim. Kita tahu ada mim kat depan. Kalau karakter dia, tengok betul-betul. Dia mim, huruf pertama, asal kata ya. Saya warnakan lain asal kata ni. Satu kata standard. Pernah letak. Kalau kiranya untuk pembentukan isim maf'ul ni dia kena depan tambah mim. Lepas tu sukunkan huruf pertama, dhammahkan huruf kedua. Lepas tu tambahkan waw sebelum huruf terakhir. Ya. Itu dalam sifir dia. Sifir dia macam tu. Sifir dia. Okay. So, Lepas tu Ustaz, yang akhir tu mesti ada tanwin lah. Domah tanwin. Terpulang lah. Tengoklah dia sebagai apa. Kalau dia mudhaf tak ada tanwin. Dia ada seterusnya. Yang penting dia dekat situ. Yang belakang ni tak penting. Sebab tu saya tak letak baris. Ini pun juga asal dia tak penting belakang ni. Yang ini tak penting. Okay. Dia akan penting. Yang belakang ini penting dia dekat mana? Bila dia buat ayat, baru dia jadi. Baru ada penentuan dia tu. Okay. Ini semua ketentuan dia daripada ayat. Huruf terakhir. Huruf terakhir dia penentuan dia dekat mana? Dekat ayat. Okay. Tapi kalau misal kata, yang dekat depan ni semua, dekat mana? Yang belah depan ni semua, ini semua kaedah. Nampak tak? Standard dia kaedah. Kaedah dia standard. Okay. Ustaz, huruf yang kat depan, mim yang kat depan tu menunjukkan huruf yang ada asal kata. Memang lah. Tak kisahlah kalau kita nak kata ada asal kata. Dia memang standard dia macam tu lah. Kalau kita kata mim tu dia ada asal kata. Tapi kalau misal kata, nanti kita akan jumpa juga perkataan-perkataan yang memang asal kata dia mim. Nanti akan buka kamus akan jumpa juga perkataan mim kan. Huruf mim tu ada je asal kata mim. Nanti jangan kalau kata mim tu asal kata. Tu yang kita kena faham. Itu yang kena ada kamus tu. Ustaz, terangkan. Saya lupa lah Ustaz. Terangkan isim fa'il tu pembuat Ustaz. Saya lupa lah. Bukan. Nama dia, kita menamakan dia. Sebab nanti kalau akak kata pembuat, ni. Okey. Al-waladu jalisun. Saya nak bagi tahu bentuk dia tu daripada isim fa'il. Jalisun, waqifun. Bentuk dia tu. Macam mana perkataan ni dibentuk? Dibentuk dari isim fa'il. Boleh nampak tak? Blur Ustaz. Nampak tapi tak menangkap kat otak lagi. Okey. Apa asal kata waqifun ni Kak? Kalau Kak tengok. Itu yang penting dia tu. Pertama sekali ialah apa asal kata? First sekali. Apa asal kata dia? Waqafa. Okey, buka waqafa. Sebab dia Kak, akak cuba tengok ni, perkataan ni bentuk dia ni, dia mesti lepas huruf pertama dia ada alif. Lepas huruf alif mesti baris bawah. Okey, cuba tengok ni. Tengok balik.
Okey. Tengok ni Ni huruf pertama kan Kak Zaidah. Lepas huruf pertama dia alif. Okey. Lepas tu huruf dia seterusnya, huruf kedua dia baris bawah. Semua standard je. Cuba tengok. Standard je. Yang tu saya nampak. Okey. So sama. Kalau akak tengok ni, akak tahulah yang ni. Apa asal kata dia? Apa asal kata dia? Waqafah lah Ustaz. Kenapa akak kata waqafah? Kenapa akak kata waqafah? Pasal tadi yang Kak Ustaz tunjuk tadi tu, dia yang alif tu kan penambahan dia kan? Yes, okey, pandai. Tepukan gemuruh untuk anda. Okey. Okey. So akak tahu dah tu, so akak boleh lah. Sebab itu sebelum ini saya tak ajar kat kita tentang huruf alif waw ya. Jangan kalau tengok ada huruf alif waw ya tinggalkan, saya katakan. Kenapa? So dekat sinilah kita akan belajar lah masuk huruf tu sikit-sikit. Ya. So waqifun. So kalau kita tengok okey. Apa asal kata waqifun? Waqafah. Kita buka perkataan waqafah. Jangan terkejut tengok mudhari' dia pula. Mudhari' dia pelik sikit. Waqafah kan? Muka surat 475. Waqafah yaqifu. Kan dah hilang waw dia. Itu yang saya tak nak ajar dulu tu. Mudhari' dia tu yaqifu. Apa arti waqafah yaqifu? Waqfan berdiri. Okey, guru itu berdiri, bukan yang berdiri. Yang berdiri, yang duduk. Kan? Berdiri. Waqifun jalisun. Jalisun lah, saya kata jala saya jalisu, jalisun. Boleh faham tak ni? So sekarang ni, pelajaran ni dia tengah ajar kita tentang khabar yang dibentuk daripada sama ada isim maf'ul atau khabar yang dibentuk daripada isim fa'il. Ni, dua jenis bentuk lah. So penterjemahan dia tu, kita tengok bersesuaian lah. Kalau yang ini, yang boleh je kita kata kat sini pun boleh je kita kata yang berdiri. Tapi bahasa kita akan kata al-waladu yang duduk. Budak itu yang duduk. Dan guru itu yang berdiri. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita faham tak macam tu perkataan macam tu. So kita tak faham perkataan kita budak itu duduk dan guru itu berdiri. So tak ada perkataan yang dekat situ. Nak tengok penggunaan dia, tengok penggunaan orang Arab. Tak boleh ambil bahasa Melayu untuk jadikan Arab. Tak boleh. Arab tetap Arab, Melayu tetap Melayu. Okey. So tak apa. Baca dulu. InsyaAllah. Siapa tadi yang kena baca ni? Lepas Kak Romaini kan? Kak Rosedah. Ke saya tak terkedengaran suara saya? Ya, Ustaz. Oh, okey. Oh, dengar Kak Rosedah tak ada Okey, tak apalah. Kita pergi dekat Kak Rosimah. Ya, saya Ustaz. Okey, baca yang biru ni. Al-waladu jalisu. Jalisun, sun. Ingat, khabar mesti apa? Khabar mesti apa? Sukun. Sukun dhammatain. Tanwin Ustaz. Dua baris dhammah. Al-waladun. Mana waladun? Al-waladu jalisun. Naam. Walmudrasun. Mudarrisu. Al-mudarrisu.
waqifu. Waqifun. Waqifun. Okey, Maksud dia perempuan. Terjemahkan. kanak-kanak itu diri. Dan guru itu Jalisun duduk, jalasa jalisun duduk. kanak-kanak itu duduk dan guru itu berdiri. Okey. So dalam bahasa kita nak akan terjemahkan macam mana yang sebenarnya? Kita akan kata yang duduk itu pelajar, yang berdiri itu guru. Tapi dia bukan nak highlightkan yang berdiri tu, tapi dia nak highlightkan yang guru tu. So bahasa Arab dia akan apa yang dia nak highlightkan, yang perkataan pertama tu mubtada tu yang dia nak highlightkan. Okey, dalam percakapan lah. Okey. Baik. Saya nampak macam blur-blur semua ni. Siapa yang nampak apa yang saya ajar ni? Tak sesiapa yang jelas? Tak apa. Semua sunyi tu. Tahulah jelas tak jelas. Okey. Saya rasa saya macam tak panggil Kak Zubaidah je daripada tadi, ya? Ya ke? Ada kan Kak Zubaidah? Panggil lah. Okey. Boleh je nak cepat lagi. Tak, saya rasa macam jarak je. Okey, tak apa. Okey, Summa lepas Kak Rusimah siapa? Okey, Kak Sakinah, okey. Tak apalah, pun panggil Kak pun boleh Sakinah. Sebab dah semua dah Kak kat sini. Okey. Lawan. Nombor pertama. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nampak betul orang Melayu baca. Kena betah lagi ni. Okey, teruskan. Buku itu baru dan pen itu lama. Itu pun dah nasib baik tu slang Kelantan tu hilang. Kalau tidak, kalau slang Kelantan tu masuk tu lagi dahsyat. Okey, baik. Okey, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Baik. Dia kata al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Okey, kitab itu jadid wal qalamu qadim. So pertama sekali saya nak bincangkan ialah kita dah tahu dah macam mana nak bentuk al-kitab. So al-kitab ni datang daripada perkataan kitabun. So bila kita nak jadikan dia mubtada, kita letakkan alif lam. Al-kitabu jadidun. Okey, ni nak cerita tentang sifat. Jadid, okey, ini semua bentuk-bentuk sifat baru. Qadim, sifat dia lama. Okey, ini bentuk-bentuk sifat. So begitu juga. So kalau kita tengok dekat sini, so kita tambah lagi satu pelajaran. Saya nak nampakkan kepada kita, dia panggil sifah musyabahah. Bentuk dia sama je. Okey, ni saya akan bagi tahu tentang sifah musyabahah. Okey. So kalau kita tengok sifah musyabahah, so dia asal kata jim. Saya kata qadimun kan? Qadimun. Inilah qadimun. So asal kata dia, mana asal kata dia? So dal ni bukan asal kata. Dal ni asal kata. Okey. Tengok dekat sini. Perbezaan dia. Qaf, lepas dia terus pada huruf baris atas. Dal, huruf kedua baris bawah. Okey. Lepas huruf kedua, ya ditambah. So macam jadid, jim. Saya letak jadid, jim. Okey, tengok ya. Ni standard. Tapi cuma kita nak tahu orang Arab guna apa dia. Jim, dal. So kita tahu tambah ya. So jim ni baris apa? Baris atas. Dal ni baris apa? Baris bawah. Dal tu baris bawah. Dan tambah ya. Lepas tu tambah dal balik. Ni. Jadid. Okey, kita tengok lagi. Ini dia panggil sifah musyabahah.
Okey, baik. Qadim, Rahim, Ra baris atas, Ha baris bawah, kemudian Ya, lepas tu Mim. Rahim, asal kata Rahama. Kan? Ni kita tahulah asal kata. Sebab tu yang kita duduk bincang pada awal tu, kita tahu asal kata, kena tahu asal kata, kena tahu asal kata. Kenapa saya tekankan asal kata? Sekarang baru kita akan nampak bagaimana pembentukan asal kata tu. Yang saya kata daripada asal kata boleh berubah kepada 122 perkataan. Ini baru sikit ni. Kan? Okey. Kita tengok Karim. Karim seperti Karim. Bukan nama orang ni. Karim. Kaf mesti baris atas. Ra baris bawah. Okay. Kemudian tambah Ya. Tambah Ya. Tambah Mim. Karim. Mulia. Karim. Mulia. Kan? So kalau kita tengok bentuk-bentuk dia tu macam ni. Ini dipanggil sebagai sifah musyabbahah. So selalunya sifat-sifat dia macam cakap sini dia adalah sifat lah. Nak tunjukkan sifat-sifat. Rahim penyayang, Jadid baru, kan, Karim mulia. So bentuk-bentuk sifat. Okey, boleh faham? So kita kata Rahim, kan? Ini di antara Jadid baru. Okey. Qadim lama. So yang penting dekat sini lah bentuk perkataan tersebut. So nanti kadang kita jumpa dalam Al-Quran banyak kan. Allahu Ghafur Rahim. Allahul Ghafur. Ghafur lain pula nanti kan. Ghafur tak ada dalam sini. Kita belum belajar lagi ni Ghafur. Ghafurur Rahim belum lagi. Allahul Khaliq. Khaliq. Nampak tak? Khaliq. Allahul Khaliq. Ya. Allah adalah pencipta. Al-Khaliq. Ya. So bentuk-bentuk dia tu. Saya bawa contoh kan. Kita tengok Al-Quran supaya kita nampak. Masa tinggal sikit je ni. Tapi insya-Allah saya sedang usahakan untuk dapatkan Unify. InsyaAllah akan datang semua masalah ni akan dipermudahkan Allah SWT. InsyaAllah. Hatta dalam Al-Fatihah kan. Okey, kita tengok dekat sini. Ya. Perkataan Malik. Malik ni bentuk apa? Isim fa'il. Perkataan Ar-Rahim bentuk apa? Sifah musyabbahah. Okey? Tengok lagi apa perkataan lagi yang ada. Okey? Al-Maghdub. Al-Maghdub bentuk apa? Daripada bentuk apa? Isim maf'ul. Naam, sahih. Okey. Ad-Dallin dari bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Pandai. Alhamdulillah. Masya Allah. Tu saya kata kita nak tengok ni. Ini yang kita nak tengok. Okey. Waladzina bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil ghaibi wa ma unzila min qablihim wa bil akhirati yuqinun wa la ilaha illa rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, kemudian innal kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa la ta'lamun wa lahum adzabun azim. Azim. Untuk apa? Sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah. Nampak tak? Okey. Okey, yukhadinullah. Lama-lama kita nampaklah banyaklah benda kat sini. Kan? Okey. ذهب الله بهم وتركهم في الظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت والله محيط بالكافرين يكاد برق يخطف أبصارهم كلما مشوا. Saya tengok cuba tengok lagi Usarim. Okey, Qadir. Sifat tak? Sifat musyabbahah. Okey, nampak tak? Lama-lama kita akan nampaklah benda-benda ni semua. Okey? Apa kamu nak khalaqah wala min qablikum. In kuntum fi raybin mimma nazzalna indina fa'tu bi syahadatin min muslimin. Qadiqin.
Isim fa'il. Sadiqin. Okay. Al-kafirin. Isim fa'il. Ya, Isim fa'il. Nampak tak? Okay, lama-lama kita nampak lah tu semua. So kita dapat satu bentuk dia tu. Okay. Saya kena. Khalidun. Isim fa'il. Okay. Lama-lama dah banyak dah dapat dah ni. Kan? Kafaru. Maf'ul. Habis dah. Dah tahu dah ni. Dah agak dah. Saja je test-test. Hilang semua. Kafaru Ni fi'il ni. madi. Fi'il Fi'il madi. madi. Kan? Fi'il madi. Okay. Saya menjawab pula salah. Okay. Kathiran. Kathiran. Sifat musyabahah. Sifat musyabah. Fasikin. Fasikin. Isim fa'il. Jadi lama-lama nampak tak kita dah dapat banyak. Khasirun. Khasirun. Isim fa'il. Macam itulah kita. InsyaAllah Alhamdulillah bermaksud kita nampaklah cerita yang saya cerita ni. Jami'. Jami' tu. Sifat musyabahah. Jami'. Sifat musyabahah. Sifat musyabahah. Okey, ja'ilun. Isim fa'il. Isim fa'il. Okey, khalifah. Belum belajar Ustaz. Dah. Khalif ta mabutah tu tambah aja untuk bagi tahu perempuan. Tu je. Kan? Khalif. Khalif ni bentuk sifat musyabahah. So dia tambah je ta marbutah. Ta marbutah tu ada tak? Dia tak ada masalah. Kan? Itu tambahan. Okey, baik. Tapi saya nak fahamkan pembentukan tu pembentukan perkataan tersebut. So kita akan jumpa banyak So sebelum tengok kita dah tengok kita dah jumpa apa. Buat ini kita belum belajar. Qala, okey, qala ni semua orang tahu lah. Rabbuka. Kita tahu apa ni? Apa maksud rabbuka? Mudafun ilaih atau kita kata tu adalah isim domir yang terikat dengan isim pemilikan. Betul? Selesai. Okey. Ini ja'ilun. Kita dah belajar ja'ilun. Fi dah belajar dah. Al-ardi dah belajar dah. So, apa dia kita panggil? Jarun majrur atau kita panggil huruf jar. Selepas ni isim. Berbaris bawah. So, nampak tak? Kita banyak dah tahu dah. Okey, wa yasfiku. Yasfiku ni apa dia? Fi'il mudhari'. Fi'il Fi'il mudhari'. Bagus lah. Okey, nahnu. Domir. Domir apa? Domir berdiri sendiri. Munfasil. Munfasil. Bagus. Okey. Okey. So, aradahum. Fi'il madi melekat dengan isim. Melekat dengan domir. Fi'il madi melekat dengan domir. Maf'ulun bih. Betul, pandai. Oh, masya-Allah, alhamdulillah. So dia telah membentangkan kepada mereka. Summa aradahum, kemudian telah membentang kepada alal malaikah. Mereka tu siapa? Malaikatlah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Baik, alhamdulillah, perempuan. So al-alim, sekali lagi al-alim, al-hakim, bentuk apa? Sifat musyabahah. Alhamdulillah. Nampak tak? Saya nak nampakkan betapa banyaknya benda tu wujud. Cuma kita tak perasan kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia jadi macam ni Okey. So sifat dia alim, sifat dia hakim. Dia juga sifat dia innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau
Maha mengetahui, engkau lagi maha bijaksana. Itu sifat Allah SWT. Jadi kita fahamlah ayat tu. Kan? So setidak-tidaknya lah. Qalu, kan? Mereka berkata, Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana. Tiadalah ilmu untuk kami. Kami tidak memiliki ilmu. Kami tidak memiliki ilmu illa melainkan ma'alam tanah, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah al-alim. Ya? Al-alim yang maha mengetahui, al-hakim lagi maha bijaksana. Dekat situ kita faham lah apa cerita dia. Kalau tidak, kita tak nampak pun apa cerita dia. Okey, baik. Usjudu. Aman. Amar. Okey, alhamdulillah. Bagus Okey, masya-Allah. Saya rasa lega lah kalau macam ni. So kita dah nampak dah gambaran-gambaran yang saya nak bincang ni. Okey Okey, zalimin. Isim fa'il. Fa'il. Isim maf'ul dia mesti apa dia? Isim maf'ul dia macam mana bentuk? Dia mesti Ada mim, kan? ada mim. Okey. So kalau dia kata mazlum, apa kata zalama juga? Mazlum, mim, zad, lam, waw, mim. Mazlum. Yang digelapkan, yang dizalimi. Yang digelapkan, yang dizalimi. Boleh je kat situ. Okey. Macam itulah. Okay, alhamdulillah. Okey, semua kita dah nampak dah gambaran-gambaran yang kita sedang belajar ni. Okey, pembentukan perkataan tu, walaupun pembentukan tu baru kita belajar sikit je, insya-Allah tak ada masalah. Nanti kita akan masuk lagi. Dan kita tengok dekat sini, mostly kebanyakannya daripada seluruh ni, semua sifat dia sebutkan. Saghirun, kabirun, maksurun, wasikhun, baridun. Sifat-sifat tu terbentuk daripada satu, sama dia ada sifat itu dibentuk daripada, khabar tu dibentuk daripada isim maf'ul, atau dibentuk daripada isim fa'il, atau dibentuk daripada sifah musyabbahah daripada asal kata. Okey? Boleh faham ni? Yang penting dekat sini kita tahu dah ni, ni apa asal kata dia. Setiap perkataan ni kita tahu asal kata dia sebab sangat penting asal kata. Okeylah perempuan, mungkin cukup sekarang itu dulu insya-Allah. Semoga memberi manfaat. Ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau ada. Tak apa, jangan risau. Minggu depan kita masih bincang benda yang sama sebab ni pelajaran baru, kan? Dan saya akan cubalah hantar kertas kerja sikit, kan, dalam grup kita untuk kita belajar tu. Untuk kita faham tu. Mesti nak minta tolong share yang tadi notes tadi nak minta tolong share. Okey, mesti insya-Allah. Okey, yang ini kan? Yang ni kan? Ya betul. Betul Ustaz, yang tu tak ada. Boy, cepatnya dia kata tak ada. Ni dah belajar dah. Salah tak silap saya tak tahu lah dah beri ke tak. tak apa saya beri. Dah belajar tapi buat note sendiri. Tak cantik. Okey. Tak cantik. Okey, nak yang cantik lah. Okey, baik. Baik bos-bosku. Okey. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Okey. Okey, don't worry. Okey semoga memberi manfaat insya-Allah. Iaitu majlis tazkiyah kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.